Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua anak murid Ustazah tahun 3 dedikasi. Okey, hari ni kita nak belajar tentang hadis. Okey, kamu semua tengok dekat kamu punya paparan ni. Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey, hari ni kita nak belajar hadis unit 1. Kalau dalam buku pendidikan Islam ni ada satu je hadis yang kita akan pelajari ya. InsyaAllah. Okey, tengok ya. Apa maksud hadis? Kita tengok. Okey, pengertian hadis. Okey, apa dia hadis? Hadis ialah perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Okey, kalau kata hadis, kamu kena ingat 3 perkara. Perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad daripada segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Bukan 3, ada 4. Perkataan, perbuatan, pengakuan dengan sifat baginda. Okey. Apa pula kepentingan hadis ni? Mari kita tengok ya. Kepentingan hadis. Hadis merupakan sumber kedua selepas Al-Quran. Okey. Sumber kedua. Mula-mula kita rujuk Al-Quran, lepas tu kita rujuk hadis. Lepas tu apa fungsi dia? Fungsi dia untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Maknanya kalau dalam Al-Quran cerita tentang solat, tapi dia tak cerita secara terperinci. Kita nak baca apa, kita nak angkat takbir macam mana, macam mana kita nak duduk tahiyat akhir, tak ada diceritakan. Itu semua diceritakan di dalam hadis. Dia akan menjelaskan hukum secara terperinci. Maknanya sangat pentinglah hadis ni. Kita kena percayalah. Sebab dia adalah sumber kedua selepas Al-Quran. Okey, mari kita tengok apakah hadis yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, tengok ya. Sabda Nabi. Ani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Sekali lagi ikut saya baca ya. Ani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Apa maksudnya? Daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Okey. Hadis ni kamu kena ingat, kamu kena hafal. Okey. Boleh baca kot kan, semua orang boleh baca. Cuma dekat sini Ustazah dah bagi nota dekat kamu. Cuba kamu tengok nota tu, bukan min ya, kat sini man lam yarham saghirana. Okey, ada pembetulan sedikit. Okey. Ustazah nak kamu semua hafal hadis ni. Okey, seterusnya apa yang kita nak belajar lagi tentang hadis hari ni ya. Okey, ini yang kita nak belajar, iaitu adab mengasihi orang muda. Macam mana cara kita nak mengasihi orang muda? Siapa orang muda? Orang yang lebih muda pada kita. Kalau kita tahun 3, maknanya yang lebih muda tahun 2, tahun 1, adik-adik kamu, orang yang lebih bawah pada kita. Macam mana cara kita nak beradab dengan orang yang lebih muda pada kita ni? Hari ni kita nak belajar. Macam mana berbicara dengan nada yang mesra. Maknanya kita tak boleh panggil, Oi budak. Tak boleh macam tu. Kita panggil dengan nama yang elok. Lepas tu mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Maknanya kita tak boleh bergaduh. Kena berbaik selalu dengan orang yang lebih muda pada kita. Walaupun kita ni tua, kita rasa kita dah besar, kita kena layan adik-adik kita sama je macam kita layan semua orang. Kemudian menasihatkan dengan kata-kata yang baik. Kalau kita nampak dia orang buat benda yang tak baik, kita kena nasihatkan. Jangan buat macam ni. Kalau kamu tengok tahun 2 asyik keluar kelas je, kamu pun nasihat. Tak boleh keluar kelas, kena duduk dalam kelas tunggu cikgu datang. Kena menasihatkan dengan kata-kata yang baik. Kemudian melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Kamu rasa sayang dekat dia orang. Bila kita rasa sayang, kita akan buat baiklah dengan semua orang. Kemudian menunjukkan contoh yang baik.
Kamu kenalah tunjukkan contoh yang baik. Kamu tak bagi tahun 2 keluar kelas, tapi kamu keluar kelas, tak boleh macam tu. Ataupun kamu kata, hai buat kerja sekolah, tapi kamu tak buat kerja sekolah, tak boleh macam tu. Kita mesti menunjukkan contoh yang baik. Seterusnya, macam mana pula adab mengasihi orang tua? Orang tua ni siapa? Orang yang lebih tua daripada kita. Kalau kita tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, ataupun kakak-kakak kamu, mak ayah kamu, orang yang lebih tua daripada kita. Macam mana caranya kita nak mengasihi orang tua? Okey, mari kita tengok sama-sama. Pertama, memanggil dengan panggilan terhormat. Macam mana? Abang, kakak, makcik, pakcik, tak boleh panggil nama saja, tak boleh panggil hoi, tak boleh. Kita kena ada panggilan yang elok. Kemudian meminta nasihat dan bimbingan. Kalau kita tak tahu, kita minta nasihat dekat orang yang lebih tua daripada kita. Kemudian jumpa memberi salam. Jumpa je orang yang lebih tua, beri salam. Bukan semestinya cikgu ni, cikgu je kamu bagi salam. Dekat orang yang kakak-kakak ke, abang ke, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tak bagi salam pun. Okay, lepas ni kita boleh bagi salam dekat siapa saja kita jumpa. Kemudian sopan santun dalam berbicara. Maknanya kita baiklah. Janganlah nak bergaduh je, nak cakap kasar-kasar. Tak baik. Okey, seterusnya. Ada lagi. Taat kepada orang tua. Kita mesti taat kepada mak ayah. Taat ni apa? Buat baik. Mak ayah suruh, kita buat. Jangan kita ingkar. Jangan kita tak buat. Kemudian dahulukan orang tua dalam semua hal. Kalau makan ke, kalau apa-apa kita bagi orang tua dulu. Kita muda ataupun kita nampak kita naik. Kita tengah duduk, kita pergi klinik, kita tengah duduk, tiba-tiba ada makcik datang, makcik dah tua. Kita kan muda, jadi kita bagi orang tua tu duduk. Kita janganlah buat tak tahu je. Kita kena dahulukan orang tua sebab orang tua ni orang yang lemah. Kemudian bersikap lemah lembut. Dengan mak ayah, dengan semua orang tak boleh melawan, kena cakap lemah lembut. Kemudian ringan tulang untuk membantu. Sentiasa membantu orang yang lebih tua. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan pahala, nak jadi orang yang baik. Okey, seterusnya. Bila kita buat apa benda yang Ustazah cakap tadi, yang kita dah belajar tadi, apa kesan dia? Apa yang kita akan dapat? Apa dia? Wujud kasih sayang antara yang muda dengan yang tua. Bila kita baik, mesti semua orang akan suka. Mesti semua orang akan sayang. InsyaAllah. Kemudian kehidupan lebih diberkati. Diberkati ni apa? Kita akan rasa seronok. Kita tak rasa nak marah. Kita rasa seronok walaupun kita ni tak kaya. Tak banyak duit. Tapi kita rasa seronok. Okey, kemudian memperoleh ketenangan jiwa. Jiwa kita seronok, tenang. Tak ada siapa nak kacau kita. Kita rasa seronok. Bila kita buat baik, insya-Allah hati kita akan tenang. Kemudian mestilah dikasihi Allah dan Rasul. Allah sayang, Rasul pun sayang, semua orang akan sayang bila kita baik. Kemudian kehidupan masyarakat lebih harmoni. Kehidupan masyarakat kita akan lebih harmoni. Kita sambung lagi ya. Okey, seterusnya. Kemudian apa lagi kalau kita buat bila kita mengasihi orang muda? Disayangi dan dihormati. Adik-adik kamu akan sayang kat kamu, akan hormat kamu, akan dengar cakap kamu. Okey, kemudian keluarga hidup bahagia. Antara adik-beradik tu tak ada bergaduh, bahagia je antara satu sama lain. Kemudian masyarakat pun hidup aman, tak ada pergaduhan antara dengan rumah sebelah, dengan jiran, kita tak bergaduh. Sebab kita baik, orang pun baik, insya-Allah kita akan selamat. Kemudian orang muda lebih sopan. Orang muda ni bila tengok kamu, bila adik-adik tengok kamu baik, insya-Allah adik-adik kamu pun akan baik, lebih sopan bila cakap dengan kamu. Kamu kena tunjukkan contoh yang baik. Kemudian wujud kerjasama dalam semua urusan. Bila kamu baik, adik kamu pun akan tolonglah. Bila kamu susah, tolong ambilkan abang air. Adik kamu pun pergi ambil air. Sebab bila kita baik, semua orang akan suka, insya-Allah. Okey, rumusannya. Kita hendaklah menghormati orang tua dan mengasihi orang muda agar kehidupan diberkati dan diredoi seperti yang disarankan dalam hadis. Hadis ni bukan saja-saja je kita belajar.
Kita nak tahu macam mana cara kita berurusan dengan orang tua, macam mana kita nak menyayangi orang muda. Semua Nabi dah ajar dekat kita. Bukannya tiba-tiba je kita dapat ilham, tak. Nabi dah ajar macam mana dengan orang tua. Tak boleh cakap kasar, mesti dahulukan dia orang, mesti bercakap lemah lembut, tolong, ringan tulang. Dengan adik-adik pun sama. Walaupun kita dah besar, kita tak boleh lah nak kata aku dah besar, aku abang. Tak boleh. Kita mesti tunjukkan contoh yang baik kepada dia orang. Okey, boleh? Okey, hari ni kita Ustazah dah bagi kamu nota. Kamu boleh tengok nota yang kamu yang Ustazah letak dalam file tu. Ada nombor dekat situ kan? Okey, kamu kena salin nota tu mengikut nombor yang Ustazah dah tulis tu. Salin di dalam buku tulis pendidikan Islam. Kemudian hafal hadis. Hari Jumaat nanti Ustazah nak dengar video hafalan hadis tu. InsyaAllah siapa yang dapat hafal hadis akan diberi hadiah. InsyaAllah siapa nak hadiah, okey, bolehlah hafal hadis ni. Okey, Assalamualaikum.